Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Oke, duduk. Semua duduk. Oke, duduk tempat masing-masing. Oke, semua sudah sarapan nggak? Semua sudah sarapan? Oke, sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi kalau sudah sarapan, maknanya kamu sudah bersedia untuk pembelajaran kita pada pagi ini, betul? Oke, betul. Oke. Seperti biasa, sebelum cikgu memulakan kelas kita, cikgu mahu kamu pastikan dahulu meja kamu tidak terdapat sebarang benda. Sama ada pensel, buku-buku ataupun makanan. Oke, bagus. Oke, cikgu mahu kamu pastikan dahulu meja kamu bersih dan tidak ada sebarang peralatan. Sebab apa? Cikgu itu akan mengganggu pembelajaran kita pada hari ini. Oke? Oke, terima kasih. Oke, bersihkan dahulu meja kamu semua. Oke. Oke, sudah. Oke. Semua tengok cikgu. Oke, duduk tegak-tegak. Cikgu tidak mahu lihat ada yang duduk malas-malas. Ada yang duduk tongkat-tongkat dagu. Cikgu mau semua tegak. Oke, sudah? Oke, bagus. Oke, semua pandang cikgu sini. Oke, pandang cikgu. Oke, kelas. Hari ini cikgu akan ajar kamu satu topik baru. Oke, topik ini adalah topik yang sangat penting. Jadi, cikgu mau kamu fokus untuk tajuk ini. Sebelum cikgu mulakan pembelajaran, cikgu mau kamu lihat dulu tayangan video ini, oke? Oke, video ini akan berkaitan dengan tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Boleh? Oke, cikgu mau kamu semua beri tumpuan. Sebab selepas tayangan video ini, cikgu akan tanya soalan. Oke? Cikgu akan tanya apa yang kamu nampak dalam video dan apa yang kamu boleh bagi tahu cikgu dan apa yang kamu paham. Oke? Boleh? Oke, cikgu akan melakukan dengan tayangan video ini. Oke, jadi semua bagi tumpuan. Kenali tokoh terbilang zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kenali tokoh terbilang. Maksud tokoh terbilang ialah merupakan individu yang dihormati dan disanjungi dalam masyarakat. Ciri-ciri tokoh terbilang: gigih. Para miswara gigih memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Mempertahankan kedudukan negara, Tun Perak mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka daripada ancaman luar. Berkorban untuk negara, Hang Tuah mempertahankan perairan Melaka daripada serangan musuh. Tokoh terbilang dan sumbangan. Para miswara mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka, memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Sultan Muzaffar Shah mengukuhkan Empayar Melaka, melaksanakan sistem perundangan yang tersusun. Sultan Mansur Shah meluaskan Empayar Melaka, menjadikan Melaka sebagai pusat penyebaran Islam dan pendidikan. Sultan Aliuddin Riayat Shah mengambil berat tentang keamanan dan keselamatan negeri dan menjaga kebajikan rakyat. Bendahara Tun Perak menguruskan pentadbiran secara sistematik, menunjukkan kesetiaan tinggi terhadap pemerintah. Laksmana Hang Tuah memastikan keselamatan perairan Melaka, menjadi utusan Kesultanan Melayu Melaka. Hebat rupanya tokoh terbilang zaman Kesultanan Melayu Melaka ni. Kegigihan mereka telah menjadikan Melaka sangat terkenal di alam Melayu.
mengetahui peranan tokoh-tokoh terbilang ini pula. Jom! Peranan tokoh terbilang. Peranan Sultan. Sultan merupakan kedudukan tertinggi dalam struktur masyarakat. Beliau lambang perpaduan. Beliau melantik pembesar yang berkelayakan untuk menjalankan pentadbiran. Beliau menentukan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. Sultan mengetuai Angkatan Tentera Melaka, menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu dan memastikan keselamatan dan keamanan terpelihara. Peranan Bendahara. Beliau merupakan penasihat Sultan dalam pentadbiran, ketua pembesar dalam pentadbiran negeri. Beliau juga menjadi pembantu Sultan dalam mengembangkan agama Islam, menjadi pemangku Sultan sepanjang ketiadaan baginda. Ketua diplomat, ketua hakim dan mengetahui angkatan perang. Peranan Laksamana. Beliau mengetahui Angkatan Tentera Laut Melaka untuk serangan, mengetuai utusan rasmi ke luar negara. Beliau juga merupakan duta bagi Melaka, menjadi pengawal peribadi Sultan. Beliau berperanan menjaga keamanan perairan Melaka dan keselamatan pedagang. Menjawab dan kegigihan tokoh terbilang dalam melaksanakan peranan masing-masing telah menjadikan Melaka sebuah kerajaan yang terkenal. Alhamdulillah, tamat sekian pembelajaran kita pada hari ini. Oke, selesai tayangan video. Oh, semua suka tengok video Semua bagi tumpuan. Oke. Cikgu tengok semua fokus dan tidak ada yang main-main. Oke, sekarang cikgu akan tanya soalan. Oke. Belum lagi cikgu tanya. Beliau orang sudah ada yang berhenti. Oke, apa? Tokoh terbilang. Oke, bagus. Dia bagi tahu bahwa video tadi adalah tentang tokoh terbilang. Oke, Aisyah. Daripada video tadi, apa yang kamu boleh paham? Apa yang video itu coba sampaikan? Begitu, Cik. Tentang apa? Tentang ciri-ciri tokoh. Oke, bagus. Video tadi ada menayangkan tentang ciri-ciri tokoh terbilang. Oke, bagus. Oke, Sufyan. Giliran Sufyan. Oke, Sufyan berdiri, Sufyan. Oke, Sufyan, boleh bagi tahu cikgu, apakah maksud tokoh terbilang? Bagus. Oke, maksud tokoh terbilang adalah tokoh yang mempunyai sifat yang gigih dan terpuji. Oke, bagus. Oke, kelas. Cikgu akan ceritakan sedikit tentang video. Oke, video ini adalah mengisahkan tentang tokoh terbilang di negeri Melaka. Oke, tadi dalam video ada berapa tokoh? Ada berapa tokoh? Yes, ada 5 orang tokoh. Oke, salah satu tokoh siapa kelas? Parameswara. Oke, bagus. Siapa lagi yang ada di dalam video? Tokoh apa lagi? Siapa? Sultan Muzaffar Shah. Oke, bagus. Oke, kelas. Jadi, dari selain itu, siapa yang boleh bagi tahu cikgu? Apa lagi yang kamu boleh bagi tahu yang ada dalam video tadi? Oke, Liana, apa dia? Sumbangan tokoh. Yes. Dalam video tadi ada juga dipaparkan tentang sumbangan tokoh terbilang. Oke, tokoh terbilang ini kelas sebenarnya adalah individu-individu yang telah berjuang, yang telah berperang, yang telah berkorban nyawa untuk mempertahankan tanah air. Oke, daripada siapa kelas? Yes, daripada penjajah, daripada kuasa-kuasa jajahan, yaitu Barat dan juga British. Salah satunya adalah British. Oke, good. Oke, siapa lagi yang boleh bagi tahu cikgu secara spontan apa yang dia nampak di dalam video selain daripada tokoh, konsep tokoh, ciri-ciri tokoh? Apa lagi? Siapa yang boleh bagi tahu cikgu?
Ya, siapa? Yes, ada tentang Hang Tuah. Pandai. Oke, Hang Tuah ini adalah tokoh di Kesultanan Melayu Melaka. Ya, ada satu buku yang telah dihasilkan, mana buku ini menceritakan tentang pribadi, tentang kegemilangan, tentang peranan, kehebatan Hang Tuah ini. Oke, sampai ada yang bertanya, Hang Tuah ini wujudkah tidak? Oke, betapa hebatnya tokoh-tokoh terbilang ini sampai mereka dibukukan, cerita mereka ini dibukukan. Hebat kan? Hebat. Hebat sangat. Oke. Cikgu mahu kamu semua bentuk 5 kumpulan. Oke, 5 kumpulan dan setiap kumpulan ada seorang ketua. Kamu kena lantik ketua. Sudah? Oke, sudah. Oke, semua duduk dalam bentuk kumpulan masing-masing. Oke, cikgu tidak mahu ada yang berpisah-pisah dari kumpulan. Oke? Sudah? Oke, sudah. Oke, dalam kumpulan ini cikgu mahu kamu hasilkan satu tugasan. Yang mana tugasan ini kamu akan bentangkan di hadapan. Boleh? Boleh. Oke, kelas. Oke, sebelum cikgu bagi tugasan, cikgu mahu kamu tengok dulu di sini. Oke, di sini cikgu ada sediakan beberapa contoh gambar. Oke, tengok betul-betul kelas. Tengok betul-betul. Oke, kenalkan ini siapa? Yes, tadi ada dalam video, betul-betul. Siapa nih? Ini adalah Parameswara. Oke, kelas, ini adalah Parameswara, betul. Oke, siapa boleh tak bagi tahu cikgu siapa Parameswara nih? Siapa nih Parameswara? Siapa? Wah, oke, Parameswara adalah pengasas Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Beliau adalah individu yang telah membangunkan Melaka. Betul, oke, betul. Oke, seterusnya cikgu ada gambar yang kedua. Ini siapa kelas? Siapa nih? Boleh bagi tahu cikgu? Ini adalah Sultan siapa nih? Muzaffar Shah. Betul. Oke, Sultan Muzaffar Shah ini juga adalah salah satu tokoh. Betul, ada dalam video tadi, betul? Oke, apa sumbangan beliau? Apa ciri kepimpinan beliau? Oke, nanti kamu akan jelaskan di dalam pembentangan kamu. Cikgu mau lihat bagaimana kamu membezakan antara ciri, peranan, dan juga sumbangan tokoh-tokoh ini. Oke, ada soalan? Ya, ada apa-apa soalan? Oke, Azik, apa soalan kamu, Azik? Ya, kelima-lima ini adalah tokoh di Kerajaan Melaka. Tapi mereka tidak memerintah secara serentak. Maksudnya di sini, setiap tokoh ini memerintah Melaka secara bergilir. Maksudnya di sini contoh, ada tahun dia, ada tempat, ada masa dia bila tokoh ini memerintah. Macam si Parameswara nih kelas. Oke, tengok Parameswara nih, dia telah memerintah sepanjang tempo 1390 sehingga 1414. Oke, tahun 1414. Lama kan kelas? Oke, lama. Oke, selepas Parameswara nih, pemerintahan telah diambil alih oleh keturunannya. Siapa yang kedua? Sultan Muzaffar Shah. Oke, Sultan Muzaffar Shah inilah yang menyambung pemerintahan pada tahun bila? Tahun 1446 sehingga 1956. Oke, boleh. Jadi kelas, di sini maksudnya setiap tokoh ini adalah tokoh yang telah memerintah di Melaka. Oke, jelaskan kelas? Jelas? Jelas. Oke, sekarang dalam kumpulan kamu, setiap kumpulan ambil satu gambar nih. Oke, ambil satu gambar. Kemudian dari para gambar ini, cikgu mau kamu nyatakan 3 elemen. Yang pertama, konsep tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua, ciri-ciri tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Yang ketiga, peranan tokoh terbilang. Dan yang keempat, sumbangan tokoh ini. Boleh? Oke, cikgu mahu kamu siapkan dan bekerja sama. Cikgu mahu lihat adanya interaksi, adanya komunikasi dalam kumpulan kamu. Boleh?
Oke, cikgu bagi kamu masa dalam 15 menit. 15 menit ya kelas. So kamu ada 5 kumpulan, ada 5 orang tokoh, dan setiap kumpulan akan ambil ini dan akan dibentangkan. Cikgu bagi masa 15 menit. Boleh? Oke, 15 menit. Oke, bentuk kumpulan dulu. Oke kelas, jangan main-main jangan main-main. Cikgu tidak mau tengok ada yang main-main. Sulaiman, duduk. Jangan main. Cikgu suruh duduk dalam kumpulan untuk kamu berbincang, bukan untuk bermain. Betul? Oke, betul. Oke, sekarang duduk dalam kumpulan dahulu. Oke? Sebelum cikgu membagi tugasannya, pastikan kamu dalam kumpulan yang betul. Oke? Tidak ada yang pilih kasih di sini. Cikgu tidak mau lihat yang bertolak-tolak. Saya tidak suka dia, saya tidak mau satu kumpulan dengan dia. Tidak boleh ya. Kamu sendiri yang telah pilih kawan kamu, jadi kamu kena tunjukkan kerjasama kamu. Boleh? Oke, bagus. Oke. Ya, lantik satu orang ketua. Tapi walaupun ada ketua, yang akan membentang adalah semua ahli kumpulan. Oke. Cikgu tidak mau tengok ahli kumpulan tuh yang lain diam, ketua saja bercakap, ketua saja membentang. Tidak kan? Cikgu mau lihat setiap daripada ahli tersebut ada peranan masing-masing, ada yang ambil part masing-masing, lalu dia menceritakan tentang ide, tentang pendapat dia. Boleh? Oke, boleh. Jadi, cikgu mahu kamu semua bagi ide masing-masing dalam hasil tugasan kamu supaya kamu boleh apa? Yes, supaya kamu boleh bentang, kamu boleh bercakap, kamu boleh memberi ide nanti, oke? Dan kalau cikgu tanya pun kamu boleh jawab. Betul. Oke, betul. Oke, cikgu tidak mau buang masa dan cikgu mau kamu terus berbincang. Oke? Berbincang dan juga hasilkan. Terpulang dengan kamu menghasilkan dalam bentuk peta minda, peta iting, yang peta iting cikgu ada bagikan sebelumnya. Peta iting itu ada kan? Ada? Yes, ada. Oke, ada siapa ada bawah? Oke, boleh keluarkan. Tengok peta iting kamu tuh. Oke. Yes, peta iting itu oke, kamu boleh guna peta iting itu. Pastikan PowerPoint ataupun peta iting itu kamu gunakan mengikut kesesuaian. Jangan peta alir itu tiba-tiba tentang apa kelas? Tiba-tiba tentang sumbangan, sedangkan peta alir itu adalah dalam bentuk turutan. Jadi kamu boleh letakkan sana konsep masa letak sana, tempo, macam tempo pemerintahan dan sebagainya lah. Macam parameter suara tadi cikgu ada bagi tahu kan, dari tahun bila ke tahun bila dia memerintah. Kamu boleh nyatakan itu dalam bentuk carta alir. Oke, boleh. Oke. Ya, terpulang daripada kamu mau hasilkan pembentangan yang bagaimana, sebab di situ cikgu akan melihat kreativiti kamu, cikgu akan lihat penyampaian kamu, cikgu akan lihat bagaimana kepahaman kamu untuk membezakan setiap tokoh ini. Oke, cikgu akan lihat betulkah kamu paham, betulkah kamu kenali tokoh ini. Oke, cikgu izinkan kamu, membolehkan kamu untuk buka buku, untuk tengok buku, dan pastikan kamu hasilkan tugasan yang asli, bukan tugasan yang ditiru. Boleh? Oke. Sebelum kamu hasilkan tugasan dan cikgu biarkan kamu dalam kumpulan, ada apa-apa soalan? Ya, soalan untuk tugasan. Ada apa-apa? Pertanyaan? Ya, Taufik. Apa dia? Ya, boleh. Kamu boleh letakkan penambahbaikan. Tidak, cikgu mahu kamu hasilkan satu sumbangan tentang tokoh, satu macam tentang tokoh terbilang. Contoh tadi cikgu akan bagi gambar. Dalam gambar tuh kamu kenali dulu tokoh itu siapa. Kemudian kamu bagi tahu cikgu tentang ciri-ciri tokoh itu. Kamu bagi tahu tentang peranan tokoh dan juga sumbangan tokoh. Ya, dalam bentuk peta minda, peta iting. Oke, mengikut kreativiti kamu. Cikgu tidak tetapkan bagaimana cara kamu menghasilkan. Tapi cikgu mahu lihat bagaimana kamu boleh paham tentang konsep tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka ini melalui hasil tugasan yang kamu buat.
Oke, cikgu mau lihat di situ dan cikgu akan menilai, betulkah kamu ini paham tentang tokoh terbilang ini? Oke, betul. Oke, betul. Oke, ada apa-apa lagi soalan kelas sebelum cikgu teruskan dengan latihan? Ya Aisyah, ada soalan? Oke, Aisyah bertanya dengan cikgu, cikgu, adakah kita perlu mengaplikasikan sikap-sikap terpuji tokoh-tokoh ini? Yes. Untuk kamu sebagai seorang rakyat, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang individu, kamu perlu mengambil iktibar, mengambil pengajaran. Maksudnya di sini ciri-ciri tokoh itu kamu amalkan dalam kehidupan kamu. Contoh tadi kamu katakan yang Parameswarani berani, betul. Oke. Jadi macam mana kamu aplikasikan sifat keberanian itu dalam diri kamu? Oke, contoh tadi cikgu minta kamu tampil ke hadapan, membentang, betul. Jadi di situ bila kamu berani tampil ke hadapan, maknanya kamu sudah ada satu sifat terpuji, yaitu berani. Oke, bagus. Oke. Jadi sekarang cikgu paham dan cikgu yakin kamu semua boleh paham tentang pembelajaran kita pada hari ini. Betul? Betul. Oke, sekarang cikgu mahu kamu siapkan latihan tadi tuh, yang dalam buku latihan tuh. Oke, situ ada latihan tentang apa kelas? Tentang kebat. Yes, tentang kemahiran berpikir. Apa soalnya kelas? Salah satu soalnya tentang kepentingan menghargai sumbangan tokoh. Oke, kepentingan menghargai. Apa kepentingannya? Maksudnya di sini kamu kena kaitkan dengan kehidupan seharian kamu. Oke. Ada berapa soalan? Ada 5 soalan. Jadi kalau soalan tersebut agak sukar dan kamu tidak berapa paham, kamu boleh tanya cikgu ya. Cikgu ada di sini dan cikgu tidak marah kalau kamu tanya ataupun tidak paham. Cikgu tidak marah. Oke, cikgu suka orang yang bertanya. Boleh? Boleh? Oke. Oke kelas, betul tidak ada soalan kan? Betul. Betul, tidak ada soalan. Oke, cikgu tidak mau buang masa. Oke, cikgu bagi masa berapa kelas? Berapa menit? 15 menit. Oke. Buat dalam masa 15 menit. Siap? Tidak siap? 15 menit. Semua akan bentang mengikut kumpulan. Sekarang cikgu mau kamu teruskan aktiviti pembentangan kamu. Boleh? Jadi, selepas selesai sahaja pembentangan kamu itu, cikgu akan melakukan penilaian. Maksudnya daripada pembentangan kamu itu, cikgu akan melihat sejauh mana kamu paham, sejauh mana kamu boleh mengikuti kelas cikgu. Oke? Boleh? Oke, boleh. Oke, untuk pembentangan ini cikgu mahu kamu bentang dengan yakin, dengan berani. Oke? Dan kalau ada yang kawan-kawan yang lain, boleh bertanya dengan kawan-kawan yang membentang. Oke, kamu boleh tanya soalan. Dan kalau kamu ada idea lain tentang pembentangan kawan kamu boleh bagi idea itu. Oke, kamu boleh beri mereka idea, tolong mereka. Mungkin ada yang mereka kurang tahu, tapi mungkin kamu ada pengetahuan yang sedia ada. Jadi kamu boleh komen di ujung-ujung pembentangan. Dan selepas itu cikgu akan menilai dan cikgu akan bagi kamu ruang untuk menambah baik. Betul? Oke, tahniah kepada semua kumpulan karena telah berjaya membentang. Oke, cikgu telah menilai hasil pembentangan kamu dan cikgu nak ucapkan tahniah semua karena kamu berjaya menghasilkan satu tugasan yang menepati pembelajaran kita pada hari ini. Oke, maksudnya di sini kamu paham tentang apa yang kita pelajari, kamu paham tentang apa itu maksud tokoh terbilang, siapa tokoh itu, kenapa beliau dianggap sebagai tokoh terbilang, apa ciri-ciri mereka, apa sumbangan, apa peranan mereka. Betul, betul. Tapi untuk penambahbaikan, ada penambahbaikan. Contoh macam kumpulan 4 tadi, ada sedikit kesilapan, oke? Yaitu berkaitan dengan sumbangan tokoh. Oke. Untuk kumpulan 4, kamu masih keliru di antara sumbangan dengan kepentingan. Oke. Sumbangan yang kamu bagi tadi adalah sumbangan yang lebih kepada kepentingan. Dia berbentuk umum. Jadi, untuk konsep ini, cikgu mau kamu menyatakan sumbangan tokoh saja, oke? Untuk kepentingan itu akan ada, tapi untuk next.
Oke, cikgu mau kamu fokus tentang kerja yang cikgu bagi tugasan tadi. Dan untuk yang lain, semuanya baik. Kamu berjaya mendefinisikan maksud tokoh terbilang. Kamu berjaya memberitahu cikgu tentang ciri-ciri mereka. Dan kamu berjaya mengenal pasti apa peranan dan juga apa sumbangan mereka dalam kerajaan Melayu Melaka. Jadi cikgu nak ucapkan tahniah. Oke, sekarang buka buku teks. Oke, semua buka buku teks dahulu. Buka buku teks, muka surat 68. Oke, muka surat 68. Oke, dalam buku teks ini, muka surat yang terakhir tentang tokoh. Silakan. Oke, ada latihan pengukuhan. So, cikgu mahu kamu siapkan latihan pengukuhan ini sebagai latihan untuk penambahbaikan, sebagai latihan pemahaman. Dan esok cikgu akan lihat semula apa yang kamu hasilkan. Oke, kalau ada apa-apa soalan untuk tajuk hari ini boleh tanya cikgu. Ya Helmi, ada apa? Soalan apa? Tentang? Oke, Helmi tanya cikgu, bagaimanakah tokoh-tokoh ini mempertahankan tanah air dan kenapa mereka mempertahankan tanah air? Oke, Helmi, tokoh-tokoh ini mempertahankan tanah air daripada kuasa-kuasa asing. Karena apa? Kuasa-kuasa asing ini, sebagai contohnya British, mereka sangat tertarik untuk menakluk Melaka. Sebab apa? Kedudukan Melaka yang strategik, yang terletak di laluan perdagangan, yang bentuk geografinya yang sangat sesuai untuk aktiviti perdagangan, untuk meningkatkan ekonomi. Sebab itulah negara-negara barat tertarik untuk datang ke Melaka. Sebab Melaka ini adalah sebuah pelabuhan, menjadi tumpuan daripada negara-negara luar seperti Cina, India, Mesir, dan juga sebagainya. Sebab itulah British ingin menjajah Melaka untuk mereka ambil alih, mengeksploitasi segala kekayaan yang ada di Melaka. Boleh paham ini? Oke, bagus. Oke, ada soalan lagi kelas? Ya? Tentang apa? Oke, kelas. Tokoh-tokoh ini mempunyai sifat-sifat yang hebat. Contoh, Parameswara nih seorang yang berani. Betul? Betul, beliau seorang yang berani. Oke, kelas. Untuk kelas seterusnya kita akan sambung tentang siapa? Tentang peranan bendahara, sultan, laksamana, dan juga sebagainya. Oke, kita akan belajar tentang tokoh-tokoh ini lagi. Hari ini cukup sampai tokoh terbilang, dan esok kita akan belajar tentang sultan, bendahara, laksamana. Ketiga-tiga ini adalah jawatan penting dalam kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Kita akan sambung besok, dan tugasan kamu di rumah, cikgu mau kamu baca dahulu tentang pembelajaran esok itu, tentang bendahara, sultan, laksamana ini, apa mereka punya tugas, siapa mereka ini, apa kehebatan mereka. Dan besok awal-awal kelas tuh cikgu akan tanya, dan di situ cikgu boleh tahu siapa yang ada baca dan siapa yang tidak membaca. Oke, boleh? Tahniah cikgu ucapkan kepada semua karena hari ini kamu berjaya membentang, berjaya menghasilkan tugasan mengikut kehendak yang cikgu inginkan, dan kamu telah menunjukkan kerjasama dalam menghasilkan tugasan kamu. Dan cikgu tanya, ucapkan tahniah dan syabas. Kamu kena teruskan komitmen kamu dan teruskan kesungguhan kamu untuk belajar. Boleh? Sekian dari cikgu, sekian, terima kasih.